Ini nampaknya istilah yang kita pakai, dan istilah ini nampaknya relevan dengan makna jihad. Hadis yang di atas itu, hadis riwayat Ahmad itu, hadis Anas bin Malik, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Orang musyrik di sini adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Satu, bukan saja dia syirik pada Allah, dia membawa syiar syirik, simbol syirik. Soal dia sembah tu satu bab, soalnya dia sedang mengangkat alamat syirik. Kita kata syiar kesyirikan, dan dia sedang menyebarkan. Jadi jihad, Imam Ibn Taymiyah kata tadi, kita mesti melawan, menolak semua yang dibenci oleh Allah. Maka dalam banyak-banyak benda yang paling pertama Tuhan benci amat-amat adalah menduakan dia. Sehingga kan kita tengok Al-Quran, ada ayat tentang mencuri, ada ayat tentang makan harta anak yatim, ada ayat tentang zina. Allah menceritakan dalam Quran tentang kaum Lut, maksiat besar mereka buat, tetapi Allah tak pernah mengungkap perkataan Allah tak mengampun dosa mereka. Tapi ada pun datang dalam bab syirik, selembut mana pelakunya, kita kata semoral mana pelakunya, maka Allah menyatakan Allah tidak akan mengampun dosa orang yang melakukan syirik. Begitulah kebencian. Karena itu jihad artinya kita menolak kebencian Tuhan. Kita menolak. Maka kebencian Tuhan itu ada tahap dia. Ada tahap. Ada kala manusia buat apa-apa, Tuhan tak buat apa-apa pada. Ada masa Tuhan buat maksiat pada Tuhan, manusia buat maksiat pada Tuhan, Tuhan tak bertindak apa-apa. Tapi ada masa Tuhan bertindak. Seperti Allah kata, fa'aktharu fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad. Itu menunjukkan Tuhan marah sangat. Apabila Tuhan marah, ketika itu dia menurunkan azab. Jadi ikhwan, syirik termasuk di dalam perkara yang mesti kita jihad, lawan, menentang dia. Definisi ini mencakupi setiap makna macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang Muslim, iaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, kesungguhan mengajak, yakni mendakwahkan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun jauh, Muslim atau orang kafir, dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimah Allah dan selain itu. Ya. Kalau orang tanya kepada kita, kalau orang tak tanya tak apalah. Biasanya kat apa kalau orang tanya lah. If somebody ask you, saya bila kat apa mai dia tu automatik tu orang putih dia keluar. Saya rasa macam keluar confirm pula. Kak no, jangan pecah lubang. If somebody ask you, saya tak terjemah pasal today is National Day. So happy National Day. Pak Cik Anwar pun dengan happy National Day, Pak Amir pun nampak berseri-seri. Saya fikir tadi nak pakai sampin, tapi duk pakai sampin duk meloreh maknanya ada masalah dengan perut ni. Saya pun tak dipakai. Yang paling segak kali apa mana? Warna tu pink color. Wow. Cantik memang pink color. Jarang tu lelaki pakai pink, tapi bila memang pakai cantik. Orang putih kata ekpa. Baju pin, handphone pin. Bukan senang. Itulah National Day. Kalau orang tanya pada kita, apakah jihad yang paling besar? Maka kita jawab. Kita kata jihad yang paling besar adalah menerangkan Islam dan sunnah kepada orang. Paling besar. Amat-amat besar.
Kerana penerangan kita tentang Islam lah, Islam itu menjadi agama yang dianuti orang. Kerana itu Nabi menyebut lebih baik daripada seekor unta merah. Betul Cik Bari? Lebih baik pada seekor unta merah. Menerangkan kepada orang apa itu Islam. Dan itulah yang dibuat oleh seorang insan yang sangat dikasihi oleh Allah, yang mendapat gelaran Habibullah Khalilullah, Muhammad bin Abdullah Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Penerangan itu yang paling penting, paling besar. Kerana Imam Barbahari kata apa? Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Dan dua benda ini tidak boleh berdiri tanpa satu yang lain. Kalau ada orang boleh tegakkan Islam tanpa ada sunnah di dalamnya, tidak diterima. Pasal itu kata Imam Abu Aliyah, aku bersyukur pada Allah Tuhan bagi pada aku Islam. Kerana Islam lah aku berbeza dengan Yahudi, dengan Nasara, dengan agama-agama lain. Tapi aku bersyukur lagi pada Allah kerana Allah bagi pada aku sunnah. Kerana sunnah lah aku berbeza pula dengan golongan Khawarij, Hururiyah, golongan-golongan ni. Maka kata Imam Ahmad ketika mendengar seorang berdoa, Allahumma amitni alal Islam, Tuhan matikanlah aku dalam Islam. Kata Imam Ahmad, ala sunnah, minta Tuhan matikan kita di atas sunnah. Syiah pun di atas Islam juga. Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Tuhan kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Macam mana nak mati di atas Islam? Allah kata i'tisam kita, berpegang teguh kita dengan tali Allah, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah itu ada dua makna lah. Satu, suku-suku kita ni jangan pecah belah. Yang kedua, maknanya lebih hakiki, ialah jangan berpecah belah dengan i'tisam bihablillah, iaitu jangan kamu bercerai diri dengan berpegang daripada tali Allah. Maka tali Allah di situ apa dia? Islam. Tali Allah di situ apa dia? As-sunnah. Belum pernah lagi Tuhan menurunkan kitab tanpa menghantar Rasul. Belum lagi. Bila Allah menurunkan kitab, ada Rasul akan membawa. Maka pada kitab itu dikatakan kitab Allah, kalamullah. Pada diri Rasul itu dikatakan as-sunnah. Kerana itu kalau jihad yang paling besar, kita mencurahkan segenap kemampuan kita untuk mencapai redha Allah dengan apa? Dengan kita menerangkan Islam pada orang. Dan banyaklah Islam orang terang hari ini. Dan kita jadi seorang daripada penerang Islam. Dan kita terang Islam, bila orang nampak Islam, orang nampak sunnah. Jangan pisahkan Islam dengan sunnah. Bila kita terang Islam, mesti ada di dalamnya menceritakan tentang as-sunnah. Bila kita sebut tentang Islam, Islam jaga adab, kita akan baca sunnah. Kita akan baca sunnah, bagaimana sunnah mengajar kita peradaban. Dan jihad yang paling besar itu juga, the same time, dalam masa yang sama, dia menjadi package. Kita menolak semua perkara yang bertentangan dengan Islam dan sunnah. Dan kita bersungguh-sungguh menerangkan ini benda bukan dari Islam, ini benda bukan daripada sunnah. Sekecil mana sekalipun benda itu, kalau ada wajah perbezaan, kita mesti beri wajah perbezaan. Itu adalah sebesar-besar jihad. Jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya, melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah. Ini bagi orang yang berjihad, dia kena selesaikan diri dia. Sebab nanti jihad ini, ikhwan, kita tahu jihad di medan pertempuran zaman kita ni hampir macam tak ada lah. Zaman dulu sangat dahsyat, ada. Tapi peringkat yang kedua, jihad dalam bentuk kita berjihad, macam Allah cerita dalam surah Al-Hajj, jahidu fillahi haqqa jihadi. Allah kata berjuanglah kamu pada Allah dengan sebenar-benar jihad. Fi sabilillah mungkin terhad, tapi fillah dia lebih umum. Betul Pak Cik Din? Yang ni banyak. Termasuklah kita malam ni, termasuk satu daripada fillah. Orang-orang yang buat kebajikan termasuk fillah. Maka orang yang berjihad ni, benda paling besar dia kena jaga apa dia? Dia kena jaga hati dia mencari wajah Allah.
Ya ni paling susah Pak Cik Zul, ya Allah. Bercakap agama senang, mengapai senang, tapi nak memastikan diri kita di atas ibtigha'a mardatillah. Oh, ni susah. Dalam surah Al-Baqarah Allah puji, Allah sebut dalam ayat tu tanpa menyebut nama, tapi kesemua ini berkenaan dengan para sahabat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebahagian daripada manusia, kata Allah, mereka menjual diri mereka untuk membeli redha Allah. Di akhir daripada surah Al-Ankabut Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari redha Allah, Tuhan buka jalan kat dia. Jadi kita nak dapat kesungguhan ibtigha' mardatillah, ibtigha', kita nak mencari sungguh-sungguh, kita kena fight dengan diri kita, kita kena challenge diri kita. Ini payah Pak Cik. Challenge orang senang Pak Cik, challenge diri sendiri susah. Saya kata kat Pak Cik Din kena sembahyang ikut sunnah, Pak Cik Din kena ikhlas, Pak Cik Din dalam solat kena riak. Easy to me to apa Pak Cik? Tu apa? Tell ke tul? Tell senang tak bayang Pak Cik. Tell you. Tul nak kena bayang. Tell you. Tapi saya ni sebagai orang yang bercakap, saya nak kata kepada Pak Cik, saya nak kata pada diri saya apa yang saya kata kepada Pak Cik Din. Saya nak buat pada diri saya apa yang saya suruh Pak Cik Din buat. Belum tentu saya boleh buat. Untuk tunjuk orang itu senang, untuk bimbing orang itu senang, sangat senang. Tetapi untuk bimbing diri sendiri berada di bawah jalan mardatillah sangat susah. Ini Pak Amin, rahmat Tuhan kepada kita, Muhammad salawatullah wassalamuhu, baginda Rasul, Allahu Akbar. Dia boleh bimbing diri dia. Pasal itu Allah jadikan dia uswatun hasanah. Lain daripada Nabi, siapa pun tak boleh bimbing diri sendiri. Maka Allah jadikan Nabi sebagai uswah, contoh. Semua orang kena tengok Nabi. Semua orang kena tengok Nabi. Kalau ada satu orang dia tak tengok Nabi dalam nak mencari kesempurnaan dan kebaikan hidup, dia tak akan sempurna. Walaupun kita dengar dia bercakap tu, cakap dia tu macam sihir, boleh pukau orang, maka di sisi Tuhan dia tetap tidak sempurna. Maka bagi penegak jihad ini, perkara yang ada pertama kena ada dalam diri dia untuk mencari wajah Allah dengan menegakkan kalimahnya. Kita mencari wajah Allah, kita cari wajah Allah, kita ambil agama Allah ni sebagai sarana, kita tegakkan, kita iqamatuddin, kita menegakkan agama, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keredaan Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Hak ni kita tak boleh nak buat apa, sebab benda ni pergi duduk dalam tempat yang paling tersembunyi, payah nak cari dalam hati perut. Kalau pakai bedah boleh bedah, berkeluar kita nampak organ yang nama jantung pun, benda ni tetap tak nampak. Hak ni paling susah. Hak ni paling susah. Maka dialah kena settle benda tu dengan Tuhan. Maka bila kawan tu menyeleweng mencari dunia, dia guna agama Tuhan tapi dia cari dunia. Ingat masa kita forum dengan tuan guru kita, Pak Cik, masa tuan guru kita main kan, kita forum, apa kata Ustaz Allah Iraqi? Lebih baik makan duit, lebih baik makan duit jual karipak daripada makan hasil jual agama. Are you agree Pak Cik? Yes. Semua kita setuju. Ya. Tetapi berapa orang boleh sabar makan duit jual karipak? Pasal apa? Sikit. Jual karipak ni setengah, bukan kata setengah mati, mas setengah mampu. Orang makan sedap lah orang yang buat. Nak potong ubi, nak siang ubi. Kalau kita jual karipak tak potong, tak koyak kulit ubi, orang maki kita. Tengok. Jual karipak ingat kita lembu lah.
Nak kena rebui ubi, nak kena buat, nak kena masak, ambil pergi market. Setengah mampu. Nak jual satu karipat 7-8 kupang, tak boleh. Nak kena jual 5 kupang. Nak berapa banyak nak buat nak dapat untung? Apa man, can you tell me? Tak boleh. Tapi paling senang kita jual agama. Dan ni keluar cap yang topi lagu tu kan. Depan cap tu ada Baseball cap. apa cik? Baseball cap. Baseball cap. Wow, baru ni. Baseball cap, panjang nama dia. Baseball cap. Oh, orang main baseball. Oh, ya. Baseball tu yang pakai kayu tu lah. Dia pakai topi. Di topi tu ada cap slipper. Cap slipper. Dia tak panggil capal, dia panggil slipper. Pasal semalam baru mimpi. Yes, senang. Mimpi malam tidur, jumpa hadi baru, hadi pasal kopi. Boleh buka bisnes kopi. Wow, amazing. Betul lah kata Jamal, saudagar Jamal Pak Tungku, meniaga orang lebih untung daripada menjaga unta. Wow. Saya ingat kalau dia hidup lagi boleh bagi tokoh Mak Ali Jerah kat dia. Yes, it's true. Manusia boleh sabar ke? Pas para anbiya sabar jual kayu. Sabar. Para anbiya, Daud, Allah puji Daud. Daud itu bapa pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Besar kerajaan anak dia. Allah bagi Zabur pada Daud. Daud memiliki suaranya sangat indah, Pak Amir. Sehingga dia baca Quran, dia baca Zabur, Nabi menceritakan burung berhenti. Punya sedap. Ya Allah. Dia baca Zabur, suara dia masuk dalam jantung burung. Oh, man. Tetapi dia makan dengan hasil apa? Dia makan dengan hasil dia kutip kayu di hutan. Patah-patah ikat-ikat dia jual kat market. Itu hasil makan dia, belah anak dia. Yang anak dia jadi raja besar, Haikal Sulaiman. Wahai kalau dia duduk Pakcik Zul, dia berdendang dengan Zabur, I think money is coming like, hujan panggil apa? Rain. Ingat train tu ETS. Yes. Duit jatuh seperti hujan. Daud tak payah buat apa-apa, baca Zabur aja. Raja-raja kan suka dihibur. Dia masuk istana, dia keluar istana, dia jumpa orang kaya, dia baca tu saja. Daud boleh jadi orang kaya, Pakcik. Ri apa orang putih kata? Ri apa kaya? Rich man. Rich. Wealthy. Sana wealthy. Wealthy. Wow. Pak Amir, kita nak sabar. Agama ni Pak Amir senang kalau cakap ke orang. Agama ni susah kalau kita nak jadikan dia kehidupan kita. Maka gagallah kita dalam berdakwah. Tunjuk agama dalam hidup. Kita menang tunjuk agama dalam bentuk lisan. Kalau kita tanya 63 tahun dah kita merdeka, 63 tahun kita merdeka. Kalau ikut orang tua-tua lah, 63 tahun ni umur Nabi mati. So you better be careful lah. Ada, saya kata bukan umur orang, umur merdeka. Umur, age of this country. Kita celebrate National Day dah sampai 63 tahun. So 63 tahun ni kata orang umur Nabi mati. Walaupun ada hadis kata Nabi mati umur 65, tapi biasanya kita kata 63. So kita kena hati-hatilah dalam tempoh nak sambut merdeka tahun depan. Pasal ini umur sakaratul maut. Macam-macam boleh jadi. Kita dah sambut merdeka 63 tahun. 63 tahun kita sambut merdeka. Maka kita telah berjaya berdakwah sejak daripada tahun 57 Pakcik kita merdeka. Maka dakwah ni hebat. Tapi dakwah kita hebat sampai hari ini. Kesemuanya hebat di atas lisan. Di atas lisan, bukan di atas kehidupan. Penceramah yang berdakwah itu sendiri,
Kalau antara saya dengan sahabat-sahabat ni semua, saya dianggap penceramah. So my life, apa yang sahabat boleh tengok hidup saya dengan apa yang saya cakap, apa ataupun jas gedebang-gedebung, geletek, kuki, habis. Tu bila kawan-kawan susah, bila dengar kata susah, kita dekati dia nak tolong, kita undur 2 langkah ke belakang. Oh, dia ni main pula apa pula dia nak kata kat aku. Atas kehidupan, kita tunjuklah mana-mana guru kita mengaji sekalipun. Siapa kita mengaji, kita tengok antara kita dengan guru tu, kehidupan guru, apa kita dapat. Bila kita tengok hidup dia, kita nampak tak Nabi. Kita dengar kata-kata dia, kita ingat tak ke Tuhan. Dan dia dengan kita dalam hidup macam mana, jauh ke renggang. Maka based on kehidupan, reality, maka kita kena buat nota sendiri, dakwah kita berjaya ataupun tidak berjaya. Bercakap jangan cakap Bercakap jangan cakap lah. Hari ni saya tak ada apa-apa. Sometimes kalau Tuhan nak bagi abang jangan jegih saya. Sometimes, bukan sometimes, sama apa? Mana nak tahu kata apa kat apa? Someday satu hari nanti. Who knows? Yeah, pakcik. Who knows? Siapa tahu satu hari nanti saya jadi menteri. Why not? Dan this not impossible. Berapa banyak orang keluar ISA jadi menteri, bekas-bekas banduan jadi menteri, tak ada pendidikan pun. Dia dalam Malaysia ni ada keajaiban yang saya ingat kalau wali-wali zaman dulu hidup balik, dia pun mesti nak jadi rakyat Malaysia. Pasal Malaysia ni satu keajaiban yang wali pun tak dapat. Kita bodoh macam mana pun, tiba-tiba jadi menteri akan bijak. Dia order automatically kita akan jadi manusia yang very clever. Kita boleh cakap semua bab, walaupun tak ada latar belakang agama, boleh cakap agama, dan tak ada siapa nak kata kita salah. Tapi kalau kita Mr. Nobody, kita pergi cakap, walaupun kita ada apa latar belakang mengaji agama, orang tetap akan tanya ada tauliah ke tak. Di atas cakap ni, semua orang dah boleh cakap. Orang kecil, orang besar, semua cakap jaga agama, jangan pecah belah. Tapi dalam hidup mereka yang cakap, mereka berjaya tak buat apa yang mereka kata? Tak. Nabi Muhammad, setiap benda yang dia bercakap, dia berjaya buat. Cik, Nabi masuk Madinah, apa dia suruh orang Madinah buat? Abdullah bin Salam tengok Nabi, 3 perkara yang dia katakan, Nabi bercakap. Dia tengok muka Nabi, dia kata Masya Allah, muka Nabi bukan muka pembohong. Nabi suruh sebarkan salam, Nabi dulu sebarkan salam. Beri orang makan, Nabi dulu jemu orang makan. Silaturahim, Nabi dulu silaturahim. Semayang malam, Nabi dulu bangkit semayang malam. Pemedaan Masjid Madinah, tempat pertama kali unta Nabi berhenti. Masa tu masih ladang, bukan ladang, tempat dia berjemuk kurma. Unta Nabi berhenti situ. Nabi kata sini buat masjid. Bila kata situ buat masjid, semua orang nak buat masjid. Apa sahabat meriwayatkan? Nabi sendiri turun angkat. Ya, dia tak jadi seperti engineer just. I see. Oversee. Apa tu cik? Dia suruh je lah. Dulu di Penang ada satu supermarket lah tutup dah, nama dia Looking Good. Yes. Okay? Pemimpin kita selalu macam tu, looking good. Just looking aja good. Tak, Nabi tidak tengok lagu tu cekak tangan kan, kita cekak tangan tanda kata kita siapa ke Mr. Somebody. Tengok buah tangan belakang pakcik, ataupun cekak pinggang mau tunjuk lagu tu, mau tunjuk lagu ni. Tak, Nabi dah. Pasal tu kepimpinan Nabi itu kepimpinannya berjaya. Maka ikhwan,
Inilah yang disebut di sini kepada kita, jihad yang sebenar-benarnya itu satu orang yang membawa kebenaran, mengibar panji kebenaran. Dia satu orang yang tak boleh hati dia berubah kepada dunia. Dia ubah saya kepada dunia, benda dia bawa akan berubah tempat, akan rosak ketika itu. Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran, yakni kehebatan, maka dia tidak akan mendapat ganjaran dan tidak akan mendapat pahala. Di sisi Allah dia tak ada apa-apa. Dia orang yang kosong. Dia orang yang tak terkenal di sisi Tuhan. Jihad dalam Islam merupakan seutama amal. Allah memerintahkan jihad yang termaktub di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, Furqan dan As-Saff. Itu dia sebutlah Baqarah ayat berapa, Ali Imran ayat berapa, An-Nisa ayat berapa, Al-Anfal ayat berapa, semua dia abang. Itu kita boleh buat rujukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birru walidain. Qala summa ayy? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Dahsyat, ini semua kategori duduk dalam ahabbu ilallah. Ahabbu ilallah. Perkataan dia, amal ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Amal yang dicintai oleh Allah. Nabi jawab, sembahyang, buat baik pada mak bapak, jihad fi sabilillah. Semua ini adalah yang dicintai oleh Allah, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Dan paling besar kita kena tahu dalam pelajaran akidah ni ialah apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad berkenaan dengan satu amalan, ketahuilah itu sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Kerana keluar daripada mulut kekasih Allah. Walaupun sekecil-kecil apa sekalipun, keluar daripada mulut Nabi, ketahuilah di situ ada mardatillah. Maka balik pada tajuk jihad tadi, bila kita dengar benda tu mai daripada Nabi, benda tu mai, Nabi bagi endorsement benda tu ada, boleh buat, Nabi sendiri buat, Nabi tunjuk cara buat, ketahuilah kita kena balik pada makna jihad tadi. Kita kena kerahkan semampu tenaga yang ada untuk mencari redha Allah dengan buat apa yang Muhammad kata tadi. Itu adalah termasuk dalam bab jihad. Pasal itu menuntut ilmu ni secara umum dia termasuk jihad. Pasal kita duk belajar, kita keluarkan diri daripada kebodohan, kita mendekatkan diri kita dengan cahaya ilmu, maka dia termasuk jihad. Kemudian dia ada lagi peringkat, tabaqat dia. Lepas kita belajar, kita mula nak amal. Lepas tu lebih mulia lagi ilmu itu, bila kita duk belajar, kita mula buat perbandingan antara banyak ni, yang mana kita nak pegang. Perbahasan ni, yang mana kita nak pegang. Pasal itu orang yang berilmu adalah orang yang sentiasa akan bertukar pendirian dia. Pandangan dia akan bertukar. Kerana apa? Kerana benda yang berkaitan dengan ilmu dalam bentuk alam bertukar, pandangan dia akan bertukar. Imam Syafi'i ada pandangan yang bertukar, Ahmad ada pandangan yang bertukar, Abu Hanifah ada pandangan yang bertukar, Imam Malik ada pandangan yang bertukar. Kenapa? Kerana itu ilmu. Saya hidup mati di atas mazhab ni, dah, itu bukan ilmu. Kalau kita kata takat la ni saya pegang pandangan ni, itu betul, takat la. Tapi ilmu akan datang lagi, perbahasan akan datang. Kita mula mendengar, ketika itu kita kata, saya baru tahu benda yang saya tak tahu, maka saya pegang pandangan ni. Kita meninggalkan pandangan dulu. Kenapa jadi demikian? Adakah kerana kita ni muzabzabin,
orang yang hati yang tak berbolak-balik, dah, kerana itu adalah ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni, walaupun dia ada rujukan, adalah orang yang tak mau berubah. Setelah ilmu suruh dia berubah, tak mau berubah dah. Apa jadi pun aku macam ni, ada tidak? Apa jadi pun aku macam ni, tidak. Ilmu, kita kena curah semua tenaga kita untuk mencapai redha Allah. Di mana ada redha Allah? Dalam ilmu ada redha Allah. Lepas itu dalam banyak ilmu yang kita belajar ilmu Quran dan Sunnah. Kenapa ya ikhwan? Quran adalah kalam Tuhan, Sunnah adalah kalam Rasul. Yang benda ni Pak Amir, dalam dunia ni semua orang boleh cakap bohong, tapi Muhammad dijamin oleh Tuhan dia tak akan berbohong. Lepas itu selalu kena mendekati kepada Nabi kita Muhammad. Ya. Maka saya suka kata ikhwan, benda yang kita suka ulang, kita ni hatta lepas sembahyang sekalipun, tak ramai daripada masyarakat kita, mujtama' kita ni, kita punya masyarakat mau nak tengok balik zikir-zikir yang dia baca lepas sembahyang tu takat mana yang sahih dengan Nabi. Dia tak mau dah, dia tak mau. Dia lepas sembahyang dia sedap, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sedap begitu. Habis bagi salam belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia sedap. Duk main kepala dia. Apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Tarik metan dada. Astaghfirullahalazim. So dia, saya duduk buat di rumah tak apa. Dengar telinga tikui. Dalam mengaji dia duduk mengumpat kat saya. Tengok ni. Dulu saya lah ada ajak orang buat ni, tapi saya taubat lah. Ya. Apa salahnya tengok balik kitab? Dalam, saya kata ada orang my brother Faizal Hussein, Wan Hijau, sahabat kita daripada Taman Tiara. I forget your name. Ada orang, maafkan saya kata, dia kata apa? Dia kata kalau saya rujuk dengan Sahih Bukhari, saya tak akan jumpa zikir-zikir Nabi. Sebegitulah tak tahunya dia apa itu Sahih Bukhari. Dia tak tahu pakcik, dalam Sahih Bukhari tu, dalam Sahih Muslim tu, ada zikir Nabi ajak lepas sembahyang. Dia tak tahu. Tak apalah dia nak rujuk dengan kitab mana pun, dia rujuk lah. Itu cara dia belajar. Tapi kenapa dia tak minat baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Sebab dia kata kitab-kitab ni tak ada benda kita boleh berpegang sebagai amalan. Kitab-kitab ni cuma cerita macam Allah tu penyayang, pengasih. Dia just macam kitab yang umum. Dia tak tahu dalam kitab-kitab ni dah duk menghimpun amalan-amalan. Dia tak tahu. Dia tak tahu sampai dah 63 tahun kita merdeka, dia tak tahu kata Al-Fatihah tu tak masuk wirid lepas sembahyang. Dia tak tahu baca dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu tu tak masuk dalam wirid solat. Dia tak tahu. Bukan soal benda tu kalau buat jadi salah ke, bukan soal tu. Soalnya ialah jihad ni maksud dia apa? Kita kena mencurahkan segenap tenaga untuk mencapai cinta Allah. Dengan apa? Dengan jalan Muhammad. Kita kena kumpul semua tenaga kita semaksimum mungkin. Kita punya apa? Ilusi, emosi, hati kita, jiwa kita, akal kita, fitrah kita, semuanya kita kena padukan untuk mencari yang mana Muhammad buat paling dekat dengan nas-nas yang ada. Takat tu pun dia belum dapat kesedaran lagi. Dia selalu kata salah di mana? Salah di mana? Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata
Kalau daripada pagi kita bangkit, kita ikut semua zikir-zikir Nabi ajar, sampai waktu pagi kita baca zikir-zikir pagi, kemudian masuk solat 5 waktu, kita sembahyang, lepas tu kita wirid solat 5 waktu, lepas tu masuk waktu petang, kita zikir dengan petang, lepas tu masuk waktu malam, kita sembahyang semua wirid, kita nak tidur, kita jaga zikir-zikir tidur semua. Ibnu Taimiyah kata, kalau satu hari semalam kau boleh buat demikian, kau telah masuk dalam ayat Quran, ayat yang Tuhan kata, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kau adalah orang yang paling banyak ingat Allah, kerana kau ingat Allah dengan jalan Muhammad. Bukannya kau pilih satu zikir, lepas tu kau berzikir dengan puluh-puluh ribu dengan satu zikir tu. Itu bukan maksudnya. Masih ada orang tak tahu. Yang tu masih ada orang tak tahu. Pasal tu ramai orang, bila kita cakap bab jihad, dia akan pisah dengan sunnah. Dia tak nampak kita sembahyang cara Nabi tu jihad, belajar hadis ni jihad. Pakcik dia boleh bayang, pakcik dia tu 80-an, kuliah hadis ni kuliah yang paling berat. Time 80-an, siapa-siapa yang pakai hadis masa tu tak laku. Dia pun tak laku. Tapi tahun 80-an siapa pandai ceramah cara-cara dulu Pak Mi, masa tu laku lah. Kalau domai duk pihak ni sahih ni tak sahih, memang sahih orang tak terima dia. Memang sahih orang tak pakai dia. Kemudian dunia berubah. Dunia mula berubah. Mai satu tahap pula perubahan itu cuba disekat, dibantutkan. Jangan dikaitkan dengan sesat. Jangan terlampau, jangan terlebih, jangan terlampau, jangan terlebih, jangan pergi sangat. Kita ada para ulama, kita kena rujuk dengan para ulama. Seolah-olah orang mengaji hadis ni tak ikut ulama. Bukhari bukan ulama ke? Muslim bukan ulama ke? Mana ada kita mengaji hadis tak sebut nama ulama je. Kita kata Sahih Bukhari, Bukhari tu siapa dia? Takkan bagi-bagi jual silma. Imam Bukhari, muhaddisin, dipanggil Amir. Dia ni Amirul Hadis. Dia amir dalam dunia hadis. Itu gelaran besar dia. Maka kita masih lagi tak tahu makna jihad yang sebenar tu apa dia. Maka ini Nabi sebut amal yang paling besar Allah Ta'ala suka, ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud kata, aku sendiri tanya dekat Nabi, apakah amal yang paling Allah suka? Ahabbu, yang paling Allah suka, kemuncak kasih sayang Allah ada di situ. Nabi kita sembahyang. Tiba-tiba orang ni, sebahagian orang pergi ikut ajaran makrifat, tak boleh sembahyang. Boleh bayang? Sembahyang ahabbu ilallah. Ahabbu ilallah, ahabbu, paling dicintai oleh Allah sembahyang. Tiba-tiba mengajak orang pergi kepada Tuhan, tak boleh sembahyang. Apa ini? What is it? Lepas tu sembahyang pada waktu dia, buat baik pada mak bapak. Allahu Akbar. Buat baik pada mak bapak. Apa lagi? Jihad fi sabilillah. Abu Zar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa sahaja yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah, berjihad fi sabilillah. Bila sahabat tanya lagi, Abu Zar pula tanya, amal apakah yang paling utama? Maka baginda menjawab, beriman pada Allah. Beriman kepada Allah. Lepas beriman kepada Allah, baru betulkan kita punya manhaj jihad. Kita Ahlus Sunnah pakcik ada manhaj jihad. Jihad kita bukan jihad yang serbu sombrono seenak adewe. Enggak Agus, enggak begitu. Jihad kita bukan nekat. Jihad lain, nekat lain. Nekat ni orang Indonesia kata memang putih asal. Pakai helmet, start koyak motor, brum, mati. Dia tak mati kerana Allah. Dah. Yang tu mati buta perut. Bukan mati kerana Allah lagu tu. Jihad ni ada metod, kan? Maka Nabi kata, jaga iman kamu, kemudian berjihad pada jalan Allah. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya seutama-utama amalan sesudah salat adalah jihad fi sabilillah. Tengok para sahabat, mereka akan cakap macam Nabi cakap. Seutama-utama amalan sesudah salat, jihad. Jihad ni bukan hari-hari dengan fi sabilillah. Pada masa hari itu ada masa dia, tunggu semboyan dia. Tapi sembahyang dia hari-hari. Jihad fillah hari-hari.
Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Adanya lain berperang supaya disebut namanya, dan ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah?" Ini semua ujian-ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup. Masing-masing ada ujian belakang. Maka Nabi jawab. Tengok, Nabi kata ini hakikat sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah tinggi, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Tengok. Dia juga ada kena mengena dengan niat, dia juga ada kena mengena dengan manhaj. Manhaj bertempur, manhaj berjihad. Apa yang Nabi gariskan, itu mesti dijaga. Itu mesti dijaga. Maka setakat ini kita baca makna jihad. Apa dia makna jihad? Yang kita baca tadi, kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk mencapai redha Allah, cinta Allah, dan kita mencurahkan segenap kemampuan kita untuk menolak perkara yang Allah Ta'ala benci. Dan masa kita duk buat benda itu, kita diuji, kita disakiti, kita mendapat pahala sabilillah. Sabilillah. Lepas itu Yahya bin Yahya kata apa? Orang tu menegak sunnah, dia dapat sabilillah. Kenapa? Dia sentiasa disakiti. Sentiasa disakiti. Kadang-kadang tak tahu pasal apa. Pasal apa tu? Kadang-kadang pasal apa? Dia kata tak ada pasal. Tak ada pasal tu pasal. Tak ada pasal tu jadi satu pasal. Tu nama dia buat pasal. Saja dia saya tak bagi dia ceramah saja. Pasal apa ini? Kadang-kadang orang yang disekat tak boleh menceramah ni siapa dia? Mufti. Mufti tu ada PhD. Mufti tu Profesor Madya. Dia mufti. Dia tak boleh ceramah. Tak ada lah dalam Malaysia, alhamdulillah lah, tak ada perangai ni semua. Ni cerita luar Malaysia. Ada mufti tak boleh pergi ceramah negeri tu, ada mufti tak boleh pergi ceramah negeri ni. Kalau dia tak boleh pergi pasal dia tak mau pergi, tak apalah, dia sibuk. Ni dia tak dibenarkan. Pasal apa? Saja. Lah, pasal apa? Yang saja tu apa dia? Yang tu tak boleh jawab, saja. Saja. Macam ni pun nak kibar jalur gemilang juga. Macam ni pun punya perangai duk. Tak boleh begitu ya kawan, tidak boleh. Alhamdulillah kita selesai dah membicarakan itu. Kita masuk tajuk yang baru Pak Mik, iaitu hukum kita berjihad. Cuma sebagai ulangan saya katakan jihad ada dua kategori. Ingat balik, ini pelajaran yang dah silam kan. Satu disebut fi sabilillah, satu disebut fillahi. Kan? Apa beza dia? Satu fi sabilillah, lagi satu fillahi, tanpa sabil kan. Dua-dua berjihad untuk Allah. Cuma bila disebut fi sabilillah, dia agak lebih khusus. Dia menjurus kepada pertempuran, peperangan. Apa cik? Mereka bertempur, berperang untuk menegak agama Allah. Lagi satu disebut fillahi, itu dalam surah Al-Hajj. Ini umum, semua jenis benda yang bila kita tegak dia, kita diangkat mengangkat syiar Islam, maka itu nama dia fillah. Walaupun ada dua, tetapi orang yang nak terlibat dalam dua-dua benda ni, dia punya identiti dia kena sama. Apa dia? Mencari wajah Allah. Dia kena ada jiwa yang kuat, Pakcik Zul. Dia akan lalui agama ni, bila kita menegakkan dia, dia akan start dengan susah. Kemudian dia akan start dengan senang. Kemudian dia akan start dengan kesenangan itu jadi seperti mana ayat bah melanda. Itu kata siapa? Itu kata Abdurrahman bin Auf. Ubtulina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bid-dharra fasabarna. Summa betulina ba'dahu bis-sarra falam nasbir. Kami duduk dengan Nabi, kami diuji dengan susah, dengan mudarat.
kami sabar, alhamdulillah, nak tegak Islam. 13 tahun di kota Mekah nak tegak Islam. Kemudian lama kami diuji dengan senang. Falam nasbir, kami mula tak sabar. Kan bila sahabat balik daripada Bahrain, di petau pagi-pagi subuh tu, tengok ramai jemaah. Nabi kita pasal apa? Pasal hampa dengar kata dia tengok balik dengan harta ke? Semua kata ya. Terus Nabi kata, aku tak takut hampa miskin, tapi aku takut hampa diuji dengan senang. Dia akan ada benda ni. Dia akan ada. Masa Allah uji kita dengan senang. Kita start ceramah pakai kereta ustaz 2 kali orang kena tolak. Kereta ustaz ni kira rosak tengah jalan. Orang tolak. Kadang-kadang kereta ustaz ni berjalan, enjin tak nak start berjalan, mesti orang duk tolak. Allah bagi sikit nikmat nak uji Pak Amin. Sana panggil ceramah, sini panggil ceramah, tak nak adalah kancil tu. Nak Viva barulah. Panggil ceramah forum sana, forum sini, tak naklah Viva, nak Myvi. Forum sana, forum sini, Myvi pun tak nak, apa pun tak nak, Innova. Innova putih apa nak? Nak Innova. Tuhan duk lonjak nak Nak satu masa Innova pun tak naik dah. Alphard terus. Alphard. Blank Alphard. Tuan guru kita blank Alphard. Anak kamu dua-dua ni Alphard babi. Allah punya kerja. Daripada naik motor, sama-sama kami pergi ambil lesen. Naik motor, saya carry dia carry saya. Tuan guru kita naik motor Kap 70 tu, lintas jalan, orang Assalamualaikum Ustaz, dia beralih-beralih jatuh berdebu. Saya kata, awak Ustaz jatuh? Dia kata, mana aku tahu. Kan bila orang bagi salam, kita suka angkat tangan. Saya tak angkat tangan belah tak pulih. Aku mana tahu kata belah pulih tak boleh angkat. Berdemam jatuh. Hari ni tuan guru tak tahu bawa motor. Bagi motor dia tak tahu nak start ke mana. Allah menguji manusia. Allah menguji. Maka di mana pun ujian Allah, orang yang di dalam jihad fi sabilillah ataupun fillahi, dia kena jaga hati dia. Jihad paling besar lawan hati, Agus. Nak genggam hati kita sentiasa di atas mardatillah. Sedih, gembira kita tak boleh lupa kata kita punya hadaf, kita punya tujuan adalah mardatillah. Bila orang berjihad, melaungkan kalimah-kalimah Allah, mengajak manusia kepada Allah, mengharap selain daripada Allah, maka Tuhan cabut berkat. Bila Tuhan cabut berkat, perjuangan dia walaupun agama tak jadi agama. Berkat tu tak ada. Tak ada berkat. Hidup ni tak ada berkat. Buat apa tak jadi? Tak jadi apa, man? Kita ada duit, kita ada kaya, tapi berkat tak ada. Kita boleh buat satu program, tapi kita nak program tu berhasil. Program tu berhasil dalam bentuk dapat dijayakan, tapi hasil dia tak ada. Tak ada berkat. Ya. Ini sangat bahaya. Itu telah kita tengok, dan Nabi kata pada kita, orang yang benar-benar berjuang itu siapa dia, dapat kita lihat dia benar-benar nak mengangkat kalimah Allah, dia mati di atas itu, maka dia sabilillah. Baik, penulis kata kita masuk sedikit tajuk hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu, yakni wajib atas dasar firman Allah Al-Qahir. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan kamu, tetapi boleh jadi kamu tak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu.
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ni besar. Ayat ni berkenaan dengan para sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, bila nak perang ni? Pasal selama duduk di Mekah tak ada ayat perang, semua ayat sabar, ayat dakwah, jaga diri, jangan lawan balik. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, bila nak boleh perang ni? Bila sampai ke Madinah, turun ayat perang. Maka bila turun ayat perang, sahabat-sahabat yang tanya pada Nabi bila nak perang ni, jadi senang. Pasal apa? Pasal manusia ni, dia kalau tak perang, dia tak tahu suasana perang tu. Perang kedai kopi ni lain. Perang berkuda, duk asah perang, duk asah pedang, pakai baju besi di medan Badar, lain. Sangat lain. Maka Allah turun ayat ni. Dulu kamu tanya bila nak perang, sekarang alaikum, kutiba alaikumul qital, difardukan kepada, kutiba dengan makna furida, difardukan pada kamu sekarang, diturunkan ayat perang. Qital bermakna perang. Kamu boleh balas dah apa orang buat. Dulu sabar. Allah kata nampak macam tak seronok ni. Maka Allah kata wa huwa kurhul lakum. Dia tu perang tu hampa mula tak suka. Mula tak suka. Kadang-kadang Allah kata benda kamu tak suka baik untuk kamu. Kadang-kadang ada banyak juga benda kamu suka, kalau Allah jayakan dia tak baik untuk kamu. Kadang-kadang benda tu kita tak suka tapi Allah bagi jadi. Kita suka kalau dia jadi. Kita tak suka tak jadi. Allah bagi tak jadi. Allah tak layan macam mana kita mau. Allah kata ada kebaikan untuk kamu. Kadang-kadang benda tu kita lebih suka tak jadi, tapi Allah bagi jadi. Ada kebaikan untuk kita. Sangat ada. Di akhir tu Tuhan kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ikhwan, kita kita baca doa kan, nanti pernah dengar doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Betul? Kita biasa, kita taklah doa ni tak sabit daripada Nabi. Walaupun tak sabit, tapi dia punya makna tu dia sentuh kita. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kau rahmatilah kami dengan Quran. Baik. Ada satu doa Nabi ajar. Yang ni doa ni kita duk baca, Nabi tak ajar. Mungkin ada satu tok guru ajar. Tapi walaupun Nabi tak ajar, dia adpa dengan kita, betul tak Agus? Sehingga kita buka sebahagian daripada masahaf Quran ni, dibubuh doa khatam Quran. Dibubuh yang ni lah. Allahumma arhamna bil Quran. Lagi waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sedaplah. Tapi ada lagi satu doa sahih dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hak ni Nabi baca. Yang ni pasal apa orang tak baca, saya tak tahu. Sepatutnya yang ni kita baca. Bila kita nak tengok Quran, kita baca. Doa ni panjang, tapi saya ambil point dia. Ibnu Taimiyah bahas doa ni dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Nabi kata apa, pakcik? Dan ini hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hadis sahih. Albani kata sahih, Ahmad Syakir kata sahih. Ulama-ulama hadis mutaqaddimin kata sahih. Nabi kata apa? Nabi minta pada Allah an taj'alal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Tengok, kita pun tak biasa dengar kan, bunyi pun macam tangsi rosat, tapi tak rosat. Nabi kata anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah,
kau jadikanlah Quran itu Rabi' untuk hati aku. Rabi', Rabi'. Kalau muqassad dia jadi Rabi'. Rabi' ni bercakap, cakap kampung. Rabi', Rabi'. Ya Allah, kau jadikanlah Quran itu sebagai Rabi'. Rabi' ni apa dia? Rabi' ni dia berkaitan dengan hujan, musim hujan. Bila hujan turun, hujan akan buat tanah tu, benih-benih yang kita buat dalam tanah tu dia, kita panggil apa, dia tumbuh kan. Itu dibagi musim Rabi'. Ya Allah, bila saya tengok Quran, bila saya baca Quran, bila saya dekati Quran, kau jadikanlah dia Rabi' untuk hati saya. Dia menumbuhkan hubungan saya dengan kau, ya Allah. Dia berbeza. Allahumma rahamni bil Quran, dia beza. Ya Allah, kau rahmatilah saya dengan Quran. Takat tu aja. Tapi Rabi' ni maksud dia luas. Dengannya kita mendapat rahmat. Ya Allah, kau jadikanlah Quran itu, dia masuk dalam hati saya ni, ya Allah. Dia seperti mana kita kata ardu bin nabat, bumi yang penuh dengan nabat, tumbuh-tumbuhan ni. Dalam bumi tu ada benih dia naik. Quran itu Rabi'. Quran itu adalah Rabi' lil mu'min. Mukmin bila tengok Quran, Quran itu akan menumbuhkan dalam hati dia. Doa ni besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata siapa baca doa ni, doa kita baca ni, Nabi kata siapa baca doa ni illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Siapa baca doa ni, Allah Ta'ala akan ambil daripada dia gelisah dan duka cita yang ada dalam hati dia, dan Tuhan tukar dengan kegembiraan. Dan Nabi kata tidak ada Nabi kata kesedihan dan kegelisahan melainkan baca doa ni. Baca doa ni. Anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, kau jadikanlah Quran itu seperti ditumbuh hujan turun di atas tanah. Dalam tanah tu ada benih kan, dia naik, dia menumbuh dalam hati aku. Wa nura sadri, dan Quran menjadi nur pada dada aku. Nur pada dada aku. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, ikhwan, dia kata nur bermaksud Quran ini bila dia masuk dalam dada kita, dia menyebar luaskan cahaya dalam dada kita. Dah ada benih dia, lepas tu benih tu hidup, dan dia menjadi nur, dia sebar luas dalam dada kita. Wajala'a huzni, kau jadikanlah Quran ini ya Allah sebagai pelenyap segala kesedihan aku ya Allah. Wa dhahaba hammi, dia penghilang segala gelisah dan risau aku ya Allah. Dan kita risau, kita gelisah ni banyak benda. Kadang urusan hidup kita, rezeki kita, kesihatan kita, kehidupan kita. Kadang-kadang orang marah dengan kita, kadang-kadang harapan kita, semua tu buat kita duka cita dan gelisah. Doa ni menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Besar doa ni, Pakcik, sangat besar. Dan kalau kita baca dalam yang kita baca di BRB tu, Hisnul Muslim, dalam Hisnul Muslim tu ada doa ni. Dia bubuh doa gelisah dan duka cita. Doa gelisah dan duka cita. Dalam Hisnul tu dia buat tajuk tu. Dalam buku Hisnul Muslim tu, dia buat tajuk tu. Baca. Dan walaupun dia berkaitan dengan gelisah duka cita, tapi dia kaitan dengan Quran. Maka elok bila kita nak memohon sesuatu, dapat baca Quran, baca dia. Baca dia. Allahumma arhamna bil Quran. Memang orang duk baca dah, tapi ini yang Nabi baca.
Allahumma arhamna bil Quran, isi dia bagus. Tapi sampai hari ni kita tak tahu siapa yang baca dulu. Tetapi yang ni Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi baca. Imam Ahmad kata ya, Imam Ibn Hibban kata ya. Datang tokoh-tokoh hadis membenarkan riwayat ni. Jadi kita ni itulah. Kadang-kadang ayat yang kita baca tadi ni, yang Quran kata kadang-kadang kau tak suka dengan satu benda, benda tu baik untuk kau. Kadang-kadang kau suka dengan satu benda, benda tu taklah baik sangat untuk kau. Kadang-kadang kita dah reaksi dengan doa tu. Bila mai doa Nabi ni kita rasa macam kekok. Jadi dia pertama bahasa dia tak pernah dengar. Nak apa pun nak ambil masa pula apa, yang tu dah apa. Ni baru nak apa, dapat tak tahu lagi. Yang tu dah dapat. Jadi ada tua kadang-kadang tak jadi hal. Antara saya tua kecil lagi. Boleh kita duduk, kita boleh baca. Kita minta, kita berulang, kita start dengan menulis, kita bawa buku, kita baca. Ini jauh lebih besar dan ini satu daripada jihad. Dan doa-doa Nabi ni Allahu Akbar. Bila kita dengar, kita tengok perbahasan dia, kita tengok dia punya ini, Allahu Akbar. Sangat dia menyentuh jantung kita. Baik, ayat itu kata dia merupakan penetapan kewajipan jihad dari Allah bagi kaum muslimin agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. Baik, kita berhenti dekat ayat tu. Nanti kita tengok, kita berhenti ke ayat tu, hukum berjihad itu. Nanti kita tengok apakah perbahagian jihad yang para ulama kita sebut dan kedudukan berjihad. Sekurang-kurangnya kita tahu apa makna jihad. Ustaz sebut konven kan, saja Ustaz sebut konven tadi. Saya teringat konven BM dekat hospital tu. Kita masuk padang dia. Dekat padang dia tu ada statue macam statue Mary. Lepas tu dia tulis Our Lady of Fatimah pray for us. Apa tu? Dia kata apa? Our Lady Fatimah pray for us. Apa tu kat apa? Our Lady Fatimah pray to us. Our Lady perempuan kita, wanita kita, pray to us. Dia doa Fatimah pray to us. Fatimah lah nama orang. Ini Fatimah mana? Ada di Komben, ada. Komben BM. Saya Komben Batuas. Dia macam nak syiar sikit lah kan, Fatimah binti Ali lah. Oh, dia pun ada macam-macam besi kot. Maria menyemak. Mak mai nama Hana. Dan dengan batu macam batu Mary tu, dia ada tulis Our Lady Fatimah pray for us. Oh. Saya ingat macam mana budak-budak Melayu mak ayah dia pun duk main hantar. Ya, Allahu Akbar. Saya pun tak terfikir. InsyaAllah. Patut-patut tidak begitulah. Salim. Oh, Masya Allah. Dulu Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah. Kita berhenti pada malam ni hukum jihad. Kita ambil hukum jihad kami. Sekali lagi kita baca buku. Sekali lagi kita baca tu hukum jihad. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka